أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah memasuki kepada 14 Ramadan. Maksudnya sudah hampir kepada setengah bulan Ramadan. Jadi sama-samalah kita merebut peluang yang Allah berikan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan segala perkara kebaikan untuk meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sebelum saya mulakan perbincangan ataupun kita kira sesi belajar kita bersama-sama pada hari ini, kita akan berkenalan dengan satu surah dalam juzuk 14 di dalam Al-Quran. Apakah surah tersebut? Surah Al-Hijr. Okey, baik. Saya akan menjelaskan dengan secara ringkas dan lebih mudah untuk difahami, insya-Allah. Dan kalau sat lagi kalau sat lagi tiba-tiba terkeluar bahasa ibunda, logat orang Scotland, orang Kedah. Kalau Kedah ni sebut Kodiang, semua orang tahu lah. Maksudnya orang utara, saya mohon maaf. Okey, baik. Pertama sekali, sama-sama kita tengok berkenaan dengan surah Al-Hijr. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan Nabi Saleh alaihi salam. Jadi sebelum saya pergi kepada kisah Nabi Saleh alaihi salam, kita lihat dahulu surah Al-Hijr secara ringkasnya. Okey, baik. Surah Al-Hijr adalah surah ke-14. Surah yang berada di dalam juzuk 14. Di dalam surah Al-Hijr ni, apa kandungan kisah yang terdapat di dalam surah Al-Hijr? Antaranya adalah kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Ada 4 kisah Nabi terdahulu yang terdapat di dalam surah Al-Hijr. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Yang ketiga adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang keempat adalah kisah Nabi Lut alaihi salam. Okey, baik. Secara ringkasnya, apa yang boleh dirumuskan? Surah Al-Hijr ini merumuskan tentang kaum-kaum yang mendustakan para rasul yang berlaku sepanjang zaman, bermula sejak zaman iblis enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sepanjang zaman, sehinggalah kisah-kisah Nabi yang lain. Yang kedua, sinopsis kepada surah Al-Hijr adalah semesta alam merupakan bukti kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita patut sembah. Makna kata, dalam surah Al-Hijr ini banyak disentuh berkaitan dengan alam semesta yang merupakan antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita lihat kepada sirah penurunan surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr merupakan ayat Makkiyah yang turun ketika fasa ketiga. Fasa ketiga apa? Fasa ketiga berlakunya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni fasa ini berlakunya boikot, kecaman. Kalau orang lah ni kita guna apa? Viral lah. Kiranya tular lah. Dikecam, diboikot, ditohmah dari segi fizikal dan mental oleh
Arab Quraisy ataupun oleh masyarakat musyrik ketika itu, ketika fasa 3 ini. Jadi Allah turunkan uh, surah Al-Hijr ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertujuan untuk apa? Sebagai penghibur. Kita manusia kan, bila ada masalah mesti ada satu benda yang kita nak cari sebagai motivasi supaya kita bangun daripada segala masalah, segala kecaman, segala perkara yang kita dapat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan memahami erti jiwa manusia ini, Allah hadirkan kepada, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW surah Al-Hijr dengan tujuan apa? Untuk memujuk Nabi Muhammad SAW dengan meletakkan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu ketika dakwah. Jadi surah ini antara surah sebagai penghibur dan motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Hijr? Yang ini yang ada kaitan dengan kaum Nabi Saleh, iaitu Samud. Kaum Nabi Saleh iaitu Samud. Tak apa, saat lagi kita masuk dan kita tengok siapa kaum Samud ini dan juga apa yang mereka buat. Okey. Surah Al-Hijr ini dinamakan sebagai Al-Hijr adalah disebutkan kisah Ashabul Hijr, iaitu para penghuni atau penghuduk Al-Hijr, iaitu bangsa Samud yang hidup di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan juga Syam. Maksudnya laluan antara Madinah dan juga Syam. Itu terdapatnya Al-Hijr. Okey, baik. Kita pergi kepada munasabah surah Al-Hijr dengan surah Ibrahim, ataupun kita sebut sebagai penyesuaian surah Al-Hijr dan juga surah Ibrahim. Surah Ibrahim adalah surah sebelum surah Al-Hijr. Jadi apa kaitan? Ada kaitan, maksudnya perkaitan antara surah Ibrahim dan surah Al-Hijr. Okey, baik. Yang pertama, apa persesuaian yang ada pada surah Ibrahim dan surah Hijr? Yang pertama adalah pada permulaan surah, isi dan juga penutup surah. Surah Ibrahim dan surah Al-Hijr sama-sama dibuka dengan yang menggambarkan Al-Quran ini sebagai kitab Al-Mubin, iaitu kitab yang memberi penjelasan, iaitu kitab yang memberi petunjuk kepada kita semua. Okey, baik. Yang kedua ialah berkaitan dengan isi. Apa isi kandungan surah ini? Tadi saya dah sebut, dia ada cerita pasal alam semesta, dia ada kisah-kisah tentang Rasul terdahulu. Jadi inilah persesuaian antara surah Ibrahim dan surah Al-Hijr. Surah Ibrahim juga ada menyebut kisah-kisah ataupun ada menyebut tentang langit dan bumi, tentang alam semesta. Begitu juga dengan surah Al-Hijr. Dalam surah Ibrahim juga disebut tentang kisah Nabi Ibrahim dan disebut juga penuturan ataupun cerita-cerita tentang kehidupan Nabi Ibrahim dan perkaitannya dengan surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr juga ada disebut berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu, yang kedua-dua surah ini memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Yang keempat, dalam penutup surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat, iaitu pada ayat surah Ibrahim ayat 48 hingga 50. Dalam surah Al-Hijr pula,
Di awal surah Al-Hijr, Allah menyebut tentang apa? Tentang orang-orang yang melakukan dosa. Surah Al-Hijr ayat kedua secara mafhumnya disebut tentang orang-orang yang melakukan dosa, iaitu kaum kafir, ketika mereka terus-menerus berada dalam neraka, sehinggalah mereka melihat orang-orang mukmin ataupun kita sebut orang-orang Islam yang di dunia mereka melakukan maksiat dan mereka berada di dalam neraka, dan kemudian setelah dihukum di dalam neraka dan sebagainya, mereka dikeluarkan daripada neraka. Jadi ketika ini, pada ayat awal surah Al-Hijr, ketika ini orang kafir itu seolah-olah mengharapkan, kalaulah mengkalu, kau kata dulu, aku ni dekat dunia Muslim, orang Islam, maka beruntunglah. Maksud dia berkata, kalaulah dekat dulu aku orang Islam, begitulah keadaan orang kafir ketika mereka di akhirat nanti. Okey, baik. Ayat terakhir surah Ibrahim ditutup dengan cukup baik, iaitu dengan menjelaskan bahawa Al-Quran hadza balaghun linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkara ulul albab. Penerangan berkaitan dengan Alkitab, iaitu Al-Quran. Hadza balaghun linnas, iaitu satu berita ataupun kita sebut sebagai satu kisah kepada manusia yang sebagai memberi penerangan, menjelaskan kepada manusia, dan berkaitannya dengan surah Al-Hijr pada ayat pertama, iaitu Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin. Berkait rapat antara hujung surah Ibrahim dan juga pembuka surah Al-Hijr. Okey. Ini adalah secara ringkas, gambaran ringkas berkaitan dengan surah Al-Hijr. Kita akan pergi kepada ayat 80 hingga 84 surah Al-Hijr, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam bersama kaumnya, iaitu kaum apa? Kaum Thamud. Okey, baik. Okey. Kisah Nabi Saleh alaihi salam ataupun kita sebut sebagai lafaz Saleh, lafaz Nabi Saleh alaihi salam disebut di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Nama Nabi Saleh Allah sebut di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Kemudian nama kaum Thamud pula disebut di dalam Al-Quran, ataupun kaum Nabi Saleh disebut di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Yang ketiga, kisah Nabi Saleh alaihi salam disebut di dalam Al-Quran ataupun disebut di dalam 8 surah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-A'raf. Yang pertama adalah surah Al-A'raf. Yang kedua adalah surah Hud. Yang ketiga adalah surah Al-Hijr. Yang keempat adalah surah Asy-Syu'ara. Yang kelima surah An-Namlu. Yang keenam surah Al-Ankabut. Yang ketujuh surah Al-Qamar, dan yang ke-8 adalah surah Asy-Syams. Ini adalah 8 surah yang disebut tentang
kisah Nabi Saleh alaihi salam. Okay, baik. Dalam ayat 80 surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh iaitu kaum Samud, ashabul hijr mendustakan rasul, rasul-rasul. Apa yang menarik pada ayat ini, kenapa digunakan kalimah al-mursalin tetapi tidak digunakan kalimah rasul? Nak menunjukkan di sini bahawa perkaitan antara perjuangan semua Nabi dan Rasul. Perjuangan semua Nabi dan Rasul adalah perjuangan yang sama, iaitu membawa kepada tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, berdakwah kepada melakukan kebaikan dan sebagainya. Jadi apabila apabila mendustakan Rasul, makna kata dia telah, kaum itu telah mendustakan bukan sahaja seorang Rasul, bukan sahaja Nabi Saleh, tetapi telah mendustakan seluruh Rasul-Rasul yang lain. Okay. Mari kita berkenalan dengan kaum Samud. Kaum Samud ni siapa sebenarnya? Kan? Ashabul Hijr. Siapa sebenarnya? Kenapa disebut sebagai Ashabul Hijr? Iaitu mereka yang tinggal di bukit-bukit, di bukit batu-batu yang mereka bina dan menjadikan bukit tersebut tempat tinggal, iaitu dengan rumah. Tetapi yang menariknya, antara yang menarik, kenapa dinamakan kaum Samud ini dengan Samud? Dalam kitab Qasas Qur'ani, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ada menggariskan tentang maksud, ataupun kita boleh sebut sebagai maksudnya pengertian ringkas berkaitan dengan maksud Samud. Samud dalam bahasa Arab, Ibnu Faris dalam fi Maqayis al-Lughah, dalam kitab Maqayis al-Lughah, dia menyebut tentang Samud ni adalah daripada perkataan anis samada. Samada ni apa? Wal qalil. Satu tempat yang kecil daripada sesuatu perkara. Ataupun wassamadu. Wassamadu ni apa? Al-ma'ul qalil. Air yang sedikit. Jadi perkaitan antara Samud dan Samada ini berkaitan dengan al-ma'ul qalil. Ashabul Hijr ni tempat yang bukit-bukit ni sedikit air di situ. Jadi mereka dinamakan dengan kaum Samud. Ni antara pengertian ringkas lah berkaitan dengan Samud yang berasal daripada perkataan bahasa Arab Samada. Okey. Ada lagi definisi yang lain. Saya bawakan satu sahaja definisi berkaitan dengan kaum Samud. Okey, baik. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua iaitu ayat 81 yang menceritakan tentang kaum Samud, iaitu wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepada kaum Samud ini, kepada Ashabul Hijr ini, dengan tanda-tanda yang membuktikan kerasulan Nabi Saleh alaihi salam, tetapi mereka mengingkari, mereka menentang dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Apakah contoh tentangan yang mereka lakukan? Okey, baik. Dalam Al-Quran ada dalam 8 surah tadi yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kisah Nabi Saleh, disebutkan
dakwah yang dakwah ataupun seruan yang dilakukan oleh Nabi Soleh kepada kaum Samud ini. Yang pertama adalah pertama sekali Nabi Soleh berdakwah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkanlah sembahan mereka yang dahulu. Yang kedua, antara isi dakwah yang kandungan dakwah ataupun seruan dakwah Nabi Soleh kepada kaum Samud adalah untuk mereka bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dengan kelebihan dan bakat yang Allah berikan kepada mereka. Sekejap lagi ayat 82 kita tengok apakah kelebihan ataupun bakat yang Allah berikan kepada kaum Nabi Soleh ini. Dan juga kemewahan ataupun kekayaan harta yang Allah berikan kepada kaum Nabi Soleh ini. Okey, baik. Antara pengingkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Soleh iaitu kaum Samud ini adalah mereka tidak mengikut apa yang diminta oleh Nabi Soleh untuk mereka menjaga seekor unta. Seekor unta ini, unta betina ini ataupun dalam Al-Quran menyebut an-naqah, unta betina ini adalah salah satu ataupun disebut mukjizat Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh, kita masuk sikit kisah Nabi Soleh alaihi salam meminta kepada mereka untuk menjaga untuk menjaga unta tersebut, jangan sembelih, jangan lukakan, jangan buat perkara-perkara yang tak baiklah dekat unta tadi. Tapi mereka ni punya ketegak, orang Kedah kata ketegak piang, ketegak habislah nak kata. Mereka pergi sembelih, kaum Samud ni dia pergi sembelih unta tersebut. Dia ingkar kepada arahan Nabi Soleh alaihi salam. Permulaannya adalah apabila mereka diminta untuk ada satu saluran air ataupun mata air di lembah mereka, untuk mereka menjaga unta tersebut dan juga bergilir-gilir, kata ambil turn untuk minum air di mata air tersebut dengan unta tersebut. Tapi mereka tak ikut peraturan tersebut, kan? Mereka bimbang tentang kehabisan air daripada mata air ataupun sungai tersebut tadilah, sungai kecil tadi. Jadi mereka membunuh unta tersebut. Sedangkan unta ini, an-naqah ini, apa kelebihan an-naqah ini? An-naqah ini adalah satu ekor unta yang Allah ciptakan tak sama dengan unta lain. Cuma di dalam Al-Quran tidak disebut berkaitan bagaimana rupa ataupun bentuk, warna, saiz besar ke kecil unta tersebut, tidak dijelaskan dengan secara terperinci, kan? Dan juga tidak terdapat dalam hadis-hadis dalam hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang unta tersebut. Jadi sekadar itu sahaja yang kita boleh ambil, unta ini lain daripada yang lain. Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Okey, baik. Kelebihan unta ini adalah apabila dia minum air, dia mampu menghasilkan air susu yang melimpah. Maksudnya
air susu dihasilkan itu mampu memberi minum kepada semua penduduk kaum Nabi Soleh. Tapi mereka degil. Mereka tegak, mereka sembelih juga. Jadi ini adalah salah satu pengingkaran ataupun kita sebut sebagai ketidakpuasan hati mereka ditunjukkan dengan cara menyembelih. Ayat ke-83 Allah sebut apa kelebihan yang Allah berikan ataupun kurniaan yang Allah kurniakan kepada kaum Nabi Saleh. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka ini mampu membina atau memahat, mengukir rumah dekat bukit-bukit dengan aman, damai, tenang, tanpa ada gangguan, tanpa ada sebarang gangguan. Dalam surah lain juga ada menyebut berkaitan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Saleh ini, iaitu memahat dan mengukir rumah dengan batu. Mengukir rumah di batu. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu digariskan dalam surah Asy-Syu'ara. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Okey, baik. Dalam surah Al-Hijr menggunakan wa tanhituna minal jibali buyutan aminin, tetapi kemudian dalam surah Asy-Syu'ara Allah menggunakan wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Okey. Dekat sini nak menyebut rezeki yang Allah beri dan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Kurniaan Allah kepada mereka adalah aminin, tanpa ada gangguan dan sebagainya, dan juga nak menunjukkan bahawa jibal ataupun bukit-bukit yang berada di kawasan tersebut adalah bukit-bukit yang kanat rahawa, yang dia punya strukturnya lembut dan juga ringan. Mudah untuk mereka untuk mengukir dan juga memahat batu-batu tersebut. Jadi dapatlah mereka menghasilkan dapatlah mereka menghasilkan rumah, bangunan-bangunan yang cantik dekat bukit-bukit tersebut. Dan dekat sini juga nak membuktikan bahawa kelebihan yang diberikan kepada mereka adalah dari sudut ilmu dan juga kemahiran ilmu mengukir dan juga kesenian yang ada pada mereka. Jadi kita boleh ringkaskan kaum Nabi Saleh ni dia ada kelebihan juga sebagai orang yang arkitek. Kita boleh sebut istilah sekarang lah, arkitek. Dia juga boleh jadi jurutera dan juga mereka juga boleh menjadi perancang bandar dengan ilmu mengukir dan memahat yang Allah berikan kepada mereka. Itu tentang kaum Samud. Kemudian dalam ayat Syu'ara, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Okey, baik. Farihin dekat sini adalah jamak kepada perkataan farih ataupun farih. Farihin, fa alif ra ha ya nun, bukan ha pedah tapi ha simpul tu. Macam Pompeo simpul. Pompeo simpul pula dah. Ha simpul. Ha simpul itu farihin ejaannya. Jadi farihin dekat sini dia ada beberapa maksud. Yang pertama adalah wal hadaq al mahara. Mereka ini cekap dan juga mahir. Farihin yang kedua juga bermaksud adalah al-ashru wal batar. Angkuh dan juga sombong. Allah sebut dekat situ wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Ada beberapa pandangan kita sebut sebagai ilmuwan bahasa yang menggariskan farihin di sini adalah mereka yang mahir, bersungguh-sungguh dalam memahat batu, mengukir, buat rumah dan sebagainya. Itu kelebihan, cekap, tekun. Yang kedua adalah menunjukkan bahawa walaupun mereka ni rajin, tekun, bersungguh-sungguh, kira cekap, kira buat tu jadi clear elok, rumah
Rumah kat luar tu tengok macam istana, dalam lebih pada istana. Contohlah ni. Okey. Tapi ada satu sikap yang Allah berikan kepada mereka, farihin, bukan sikap yang Allah berikan kepada mereka, sikap yang ada pada mereka angkuh dan juga sombong. Inilah sifat atau sikap yang ada kepada kaum Thamud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Okey, baik. Dalam ayat ke 83 ini juga sebenarnya menyentuh tentang apa? Tentang satu kisah dalam hadis Nabi SAW, satu kisah yang Nabi ketika mana Nabi melewati lembah ini, iaitu kawasan kaum Thamud ini, Ashabul Hijr ini, antara laluan antara Madinah ke Syam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ini menutup kepala dan mempercepat dan dia mempercepatkan haiwan yang baginda sallallahu alaihi wasallam menaiki dan berkata pada sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la tadkhulu buyutan qaumil mu'adzabin illa an takunu bakin fa in lam tabku fatabaku khasyata an yusibakum mithlu ma asabahum. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah ataupun tempat-tempat kaum yang diazab melainkan hendaknya kalian sambil menangis. Jika kalian tidak mampu untuk menangis, tak boleh menangis, maka berusahalah menangis seboleh-bolehnya. Usahalah bagi menangis sebagai kita menunjukkan ataupun kita menzahirkan supaya mengelakkan kita daripada mendapat azab dan balasan seperti mana yang diterima oleh kaum-kaum yang diazab ini. Maksudnya bila kita pergi kepada tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah, kena cepat-cepat lalu. Jangan duk singgah, cantiknya, hebatnya, tak. Tidak dibenarkan. Sebolehnya menangis supaya kita tidak menjadi seperti kaum tersebut. Nah, dalam hadis Nabi ada menyebut tentang perkara ini. Okey, baik. Ayat tadi ayat ke-82. Sekarang baru ayat ke-83. Astaghfirullahalazim. Minta maaf, saya tersalah sebut tadi. Sekarang baru ayat ke-83. Fa akhadhathumus sayhatu fa asbahu fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Ketika mana selepas mereka melakukan pengingkaran atas segala nikmat dan juga rezeki yang Allah berikan kepada mereka, setelah mereka melakukan pengingkaran, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan balasan kepada mereka tatkala mereka melampaui batas, iaitu dengan menyembelih unta tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab kepada mereka, iaitu as-sayhah. As-sayhah ni apa? Iaitu satu kita sebut sebagai apa istilah yang mudah. As-sayhah adalah satu suara ataupun satu bunyi yang sangat kuat sehingga membinasakan kaum Nabi Saleh alaihi salam atas pengingkaran yang mereka lakukan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalam ayat surah dalam ayat 83 surah Al-Hijr ini juga Allah SWT sebenarnya hendak menunjukkan atau menegaskan kepada kita bahawa azab Allah SWT itu bukan sekadar azab yang
Kita nampak seolah-olah macam ringkas saja kan, bunyi, sekadar bunyi. Tapi sebenarnya bunyi yang kuat ini mampu membinasakan kita semua. Baik, kita tengok kepada ayat ke 84. Ayat ke 84 dalam surah Al-Hijr, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Segala kekayaan, segala harta benda, segala kemahiran, segala pertanian, segala rumah hak kamu buat tu, hak kamu ukir tu, tak ada apa dah. Tak memberi kesan apa dah pada kita selepas Allah SWT menurunkan azab, ataupun selepas Allah SWT menunjukkan kekuasaannya melalui azab dia kepada kita. Tidak ada apa dah yang kita duk angkuh hari tu, kami mahir, kami boleh tu, kami boleh ni, kami duk buat tu. Sat aja, sekelip mata, habis. Jadi harta benda, kemewahan dan apa yang Allah kurniakan tu, nak angkuh buat apa? Macam tu. Nak sombong-sombong untuk apa? Kan? Hanya sekadar perkara yang sebentar sahaja di dunia. Atas pengingkaran yang mereka lakukan, tidak mahu bergilir-gilir menggunakan air dengan unta dan sebagainya, jadi Allah turunkan azab kepada mereka. Okey, baik. Kisah Nabi Saleh banyak lagi disebut di dalam 8 surah tadi yang saya katakan tadi. InsyaAllah untuk sesi yang akan datang, ataupun kita kata sesi yang ke depan selepas ini, masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Saleh, saya akan perincikan lagi, atau kita akan sebut lebih detail dan lebih mendalam tentang kisah Nabi Saleh dan juga kaumnya. Pengajaran, ataupun kita boleh kata apa yang boleh kita ambil daripada ayat ini, ayat 80 hingga 84 ini, antaranya adalah yang pertama, kita boleh rujuk balik kepada ayat yang ke-83 tentang kisah ayat 82, wa yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dalam hadis yang Rasulullah SAW singgah kepada lalu di tempat yang diazab. Dalam ayat ini nak menyebut kepada kita memasuki tempat-tempat yang diazab adalah perkara-perkara yang tidak, maksudnya tidak disukai. Maksudnya sebaiknya ketika mana kita melalui tempat-tempat yang diazab ni, lintas dan lalulah dengan cepat, kan? Tak perlu nak singgah lama-lama dan sebagainya. Kemudian pengajaran yang kedua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas dan sangat cantik. Batu yang ada dekat dunia ni lain tempat, lain kan? Maksudnya kita nampak secara zahir dia tu macam sama ya, batu kan. Tapi ada batu yang bersifat keras, kan? Ada batu yang bersifat lembut. Begitu juga dalam bukit, ada bukit yang tanahnya mudah runtuh, ada bukit yang berbatu, kan? Bukit yang marmar. Jadi kekuasaan Allah ni ataupun penciptaan Allah ni melebihi segalanya, kan? Melebihi daripada penciptaan manusia. Maksudnya kita, Allah kurniakan kepada kita kelebihan untuk mencipta apa?
Boleh cipta handphone, boleh cipta laptop, boleh cipta meja, boleh cipta, ataupun sekarang musim bulan puasa kan, boleh mengimprovise, mempelbagaikan resepi. Hak dulu kita makan apa? Pisang goreng biasa kan, cecah dengan kicap tu. Lah ni pisang goreng cheese. My pula pisang goreng cheese strawberry pula. Pisang goreng cheese coklat. Macam-macam kita punya ciptaan ataupun kita kata improvise yang kita lakukan. Tapi tetap tidak boleh melawan ataupun mengatasi ciptaan yang Allah berikan. Contoh kita lihat ciptaan yang Allah ciptakanlah apa yang Allah ciptakan. Contoh Allah cipta langit kan, langit tak bertiang. Kita nak buat rumah kena ada tiang, kena juga ada tiang. Sebab apa? Tak jatuh bumbung tu jenuh, ranak habis semua kan. Nak duduk ke mana lah rumah. Itu antara pengajaran kedua yang boleh kita ambil. Yang ketiga pula adalah bersyukur dengan sekecil-kecil benda yang Allah kurniakan kepada kita. Makna kata syukur ni bukan hanya sekadar bila dapat benda-benda yang besar, tidak. Tetapi sebagai contoh yang Allah berikan kepada Nabi Soleh, bakat yang Allah kurniaan bakat yang Allah berikan kepada Nabi Soleh, bakat yang ada dalam diri kita. Kalau tengok bakat. Tapi sebenarnya satu benda yang Allah beri bakat boleh membawa kepada perkara-perkara yang nikmat-nikmat besar yang lain. Dengan bakat mengukir boleh menjadikan batu sebagai rumah, boleh menjadikan bukit sebagai rumah kan. Contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membaca, boleh memahami, boleh menyampaikan. Jadi sekecil-sekecil nikmat lah, sekecil nikmat dalam kehidupan kita kan. Kita kena bersyukur. Apa perbezaan antara syukur dan juga alhamdulillah? Kita ucap ya Allah syukur, kita ucap ya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah ini dia ada syukur dan juga pujian. Makna kata nak sebut kalimah alhamdulillah ini dia merangkumi syukur yang bukan sekadar kita bersyukur untuk orang lain, tetapi alhamdulillah adalah kita syukur dengan kurniaan Allah kepada kita dan juga dengan kurniaan Allah kepada orang lain. Itu alhamdulillah. Bila kita sebut syukur pula adalah syukur ni kita bersyukur dengan berterima kasih dengan nikmat yang Allah berikan hanya kepada pemberian Allah kepada kita sahaja. Jadi selalulah ucap alhamdulillah. Dalam masa yang sama kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam masa yang sama kita bersyukur dengan nikmat yang Allah kongsikan, yang Allah berikan kepada orang lain. Allah beri kat mak ayah kita, kat tok nek kita, mak tok kita dan sebagainya. Dan juga yang keempat antara pengajaran yang kita boleh ambil juga adalah harta kekayaan ataupun semua benda yang berada di dunia ini adalah bersifat pinjaman. Jadi dalam apa keadaan yang kita lakukan, utamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata dengan sifat angkuh dan sombong yang ada pada Nabi Astaghfirullahalazim, yang ada kepada kaum Nabi Saleh, yang ada kepada kaum Nabi Saleh iaitu kaum Samud. Menunjukkan bahawa seolah-olah mereka merasakan kelebihan yang Allah kurniakan itu adalah milik mereka. Sedangkan semua ini adalah sekadar pinjaman yang Allah berikan kepada kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya kira sehingga ini sahaja
sesi tadabbur kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tata bahasa, tersasul bahasa dan sebagainya ketika dalam penyampaian. Maksudnya ada perkataan yang jelas tak sebut, saya mohon maaf. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan cuba perbaiki dengan lebih baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.